Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita tafsir surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, juzuk yang ke-18. Sambungan perbincangan kita bermula ayat 44. Ayat 44 insya-Allah berakhir dengan ayat 50. Bagi para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 719. Sambungan kita pada kali ini iaitulah kisah yang keempat. Kisah yang keempat dalam siri kisah-kisah Nabi dalam surah Al-Mu'minun. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah mula dengan kisah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Saleh, dan diikuti dengan Nabi yang lain. Sebahagian ulama tafsir kata Nabi Lut, Nabi Shu'aib, dan lain-lain para anbiya. Kemudian diikuti dengan Sayyidina Musa AS dan juga Nabi Isa alaihimussalatu wassalam. Baik, para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita dengan membaca beberapa ayat yang kita akan bincang, kita akan huraikan. Nanti kita baca dulu ayat, ambil berkat dulu, dan juga untuk kefahaman kita. Tengok ayat 44 dalam di muka surat 719. 44 719. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين
ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Setakat itu dulu. Balik semula kepada ayat kita. Thumma arsalna rusulana tatra. Kemudian kami mengutuskan rasul-rasul kami silih berganti. Silih berganti. Tanda para jemaah, ini dia panggil kisah yang keempat. Episod yang keempat. Mana bukan nama seorang-seorang Nabi. Maknanya rasul tu silih berganti. Tatra ay wahidan ba'da wahidin. Seorang demi seorang Allah Ta'ala hantar mari. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari menyembah makhluk, dari menyembah sama-sama dia, lemah sama lemah, tidak bermaya semuanya, duduk dalam kesesatan. Maka Allah Azza wa Jalla hantar mari Rasul kepada umat. Maknanya setiap umat itu ada Rasul dia sendiri. Rasul pula datang dari mana? Min anfusihim, daripada keturunan mereka. Daripada umat yang sama, anak beranak dia juga. Tapi apa boleh buat? Walaupun anak beranak dia, walaupun keluarga dia, kalau sudah bercanggah dengan nafsu mereka, sudah bercanggah dengan pemikiran ajaran tok nenek, seperti yang telah kita bincangkan dalam CD yang lepas, punca penolakan mereka sebab apa? Di antaranya, kami tak dapati ajaran ini dalam apa yang diajar oleh tok nenek kita. Itu di antara hujah. Hujah yang kedua, mereka menganggap Rasul itu orang yang lekeh, orang yang tidak standard. Hujah yang ketiga, kesombongan. Ketua-ketua al-malak, bos-bos ini sombong, tak mau menerima kebenaran. Itu di antara hujah lah. Baik. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, arsalna rusulana tatra. Kami telah hantar rasul-rasul kami silih berganti, seorang demi seorang. Kan? Selepas tamaknya Rasul ni, mari pula orang lain pula. Ataupun sudah binasa sekumpulan ini, mari pula orang lain pula. Jadi itulah sebagai ulama tafsir menamakan rasul-rasul ini, artinya ba'da Nuh. Mana lepas pada Nabi Nuh, Allah Ta'ala sebut Nabi Hud, Saleh, kemudian tatra, maknanya silih berganti. Silih berganti, yatba'u ba'duhum ba'da wahidan ba'da wahidin. Maknanya seorang demi seorang menjalankan tugas Rasul, menyampaikan dari Allah Azza wa Jalla kepada umatnya. Apa jadi para jemaah? Dalam suratul Nahli yang dah kita baca dulu, tuan-tuan tanda, suratul Nahli ayat 36, Allah Ta'ala sebut tugas Nabi-Nabi. Rasul-Rasul ini dihantar kepada setiap kaum. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya kami telah bangkit fi kulli ummatin rasula. Setiap umat tu ada rasul. Bahkan ada setengah umat dua rasul pergi. Macam Nabi Musa dengan Harun. Dua nabi, dua rasul dihantar. Kija apa tugas nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam ini? Tugas dianya nak bagi tahu ani'budullaha wajtanibut
taghut. Itu hijrah dia. Anibudullah, naklah kamu sembah Allah dan jauhkan diri dari taghut. Kalau kita, maknanya dua tugas besar setiap Nabi Rasul itu, ajak orang sembah Allah, tinggalkan berhala, tinggalkan maksiat, tinggalkan segala jenis taghut. Taghut tu makna banyak. Makna penyembahan lain daripada Allah, syaitan, ahli sihir, pemimpin yang tak mau hukum Allah, itu semua dia panggil taghut. Na'udzubillah. Jelas pada kita tanda suratul Nahli ayat 36. Ini ayat 36 Al-Nahli ini merupakan satu bidang tugas setiap Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tengok ayat dalam ayat kita ni 44. Kullama jaa ummatar rasuluha kazzabuh. Tiap-tiap kali sesuatu umat didatangi oleh Rasulnya, bila mari Rasul, apa respon? Apa cara penerimaan orang kafir? Kazzabuh, mereka akan mendustakannya. Ada riwayat, ada lain kata dalam surah Yasin ayat 30, illa kanu bihi yastahzi'un. Tuan-tuan tanda. Ayat yang pertama dalam ayat kita ni kazzabu, mendustakan. Dalam surah Yasin ayat 30, yastahzi'un, memperolok-olok main, perli main. Awak jadi nabi dah. Oh, bila majlis pertabalan? Buat kenduri bila kan? Main. Standard awak ni jadi rasul, utusan Tuhan. Maknanya perli sehabis-habisnya lah, perli ni. Sebab itu ana nasihatlah kepada pelajar-pelajar kita, talabatul ilmi, penuntut-penuntut ilmu, hafazatul Quran, hamalatul Quran, anak-anak yang hafal Quran, yang belajar ilmu agama, belajar ilmu tauhid, ilmu akhlak. Tinggalkanlah uslub al-istihza. Biarlah saya berteropo yang buat kerja benda ni. Kamu tidak layak dengan kita. Kalau kita nak tegur, kita tegurlah sebagaimana cara yang diajar oleh in uridu lil islah mastata'tu. Para nabi mengatakan aku nak baik, nak memperbaiki. Tulis cara baik-baik, cakap baik-baik kita sebagai seorang pendakwah, ataupun sebagaimana Nabi SAW sendiri mengajarkan, sama ada kita bercakap baik ataupun diam. Tapi uslub istihza bukan budaya kita. Dua. Yang ketiga tanda tuan-tuan, dalam suratus Saba ayat 34, wa ma arsalna fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Setiap kali datang Rasul, berkatalah ketua-ketua big boss mereka, apa yang kamu bawa ini kami kafir, tak mau terima. Tanda tuan-tuan, ini ilmu tadabbur. 3 gaya respon kaum Nabi, kaum Rasul kepada Rasulnya. Siapa dia? Yang pertama, kazzabu, mendustakan. Yang kedua, yastahzi'un, perli, olok-olok main. Yang ketiga, kafirun, mereka declare istihad terus, kami kafir, tak mau terima kepada ajaranmu. Usahlah cakap, diam. Bukan cakap diam. Kalau kamu tak berhenti, macam-macam ugutan sudah berlaku. Biasanya puak kafir ni, dia mula dengan apa? Dia mula dengan hujah, berlawan dulu. Tapi bila sudah tak ada lawan, hujah sudah mati, kata orang mati akal, mulalah mereka guna akta. Sama ada kamu berhenti, wa illa la rajamnaka, kami akan lontar kamu. Kamu macam-macam lah ancaman, ugutan yang telah dicampakkan ke atas para nabi alaihi wassalatu wassalam. Selesai kita tafsir ayat kullama ja'a ummatar rasulha kazzabuh. Ini alhamdulillah. Baik. Bila mereka mendustakan, apa jadi?
Fa'atba'na ba'dahum ba'da. Maka lalu kami binasakan umat-umat yang demikian. Lepas satu-satu. Mari umat ni lawan Nabi, binasa. Mari bangun umat lain pula, lawan pula, binasa. Begitulah sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla ke atas manusia yang derhaka. Ay fa'ahlakna tilkal umam bi'azabil isti'sal. Tuan-tuan tanda. Tanda berbezanya umat-umat terdahulu dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari sudut pelaksanaan azab. Dua perbezaan tanda. Yang pertama, kebinasaan mereka di hadapan Nabi mereka. Di hadapan Nabi. Nabi masih wujud. Nabi diarahkan supaya keluar daripada kampung ni. Besok, mari sama ada halilentar, sama ada goncangan ataupun tempikan suara, macam-macam lagi. Maknanya depan Nabi, Nabi pergi tengok bahawa tu, mati habis dah buat ni. Semalam lawan aku. Itu yang pertama. Yang kedua, azab mereka isti'sal, azab dia orang panggil bantai terus, mati habis. Satu kampung, satu negeri binasa. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyakkan selawat tuan-tuan. Pada pagi Jumaat, malam Jumaat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Taala bagi kepada umat ini binasanya umat yang derhaka selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak ada istiqsal. Kalau ada bala bersifat sedikit ya. Sekumpulan ni kena tsunami sini, gempa bumi sini, COVID sini, kan? Kita kata kita sini COVID naik. Negara jiran kita tak bunyi pula COVID. Ada negara yang hilang terus COVID. Ni orang duk banding dengan negara macam-macam di Eropah lah, di apa ni, di Afrika lah. Kita kata begitulah keadaan. Maknanya tidak ada istiqsal, bantai seluruhnya tidak berlaku. Allahu Akbar. Itu rahmatan lil alamin. Baik. Yang ketiga, waja'alnahum ahadits, dan kami jadikan perihal mereka sebagai cerita-cerita, yatahaddatsuna biha, orang akan bercakap, orang akan bincang tentang mereka. Tujuannya apa? Yang mendatangkan iktibar. Ini tujuan Allah SWT hantar mari kisah-kisah umat-umat itu dahulu untuk orang kemudian bercakap, oh binasa dah puak-puak Nuh. Mereka dulu derhaka kepada Allah. Binasanya kaum Samud, binasanya kaum Ad, binasanya Fir'aun, binasanya sebab apa? Puncanya kufur, dustakan ajaran Nabi, memperolok main kepada ajaran Nabi alaihi wassalatu wassalam, binasa. Habis ada ke umat ini tidak terkena kebinasaan sebagaimana binasa umat dulu? Jawabnya tidak ada jaminan. Tadi Ustaz kata rahmatan lil alamin, na'am, tetapi yang tidak adanya dua, tidak dibinasa depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada istiqsal, mati keseluruhan. Ada kelompok-kelompok yang mati. Bertempat. Di sini bala, di sini tak kena bala. Itu yang kita boleh fahami. Waja'alnahum ahadits, cerita mereka menjadi perkhabaran. Sampai hari ini pun kita baca. Di antara buku yang elok untuk kita baca, iaitulah kisah-kisah dalam Quran yang ditulis oleh para ulama, yang awal, yang akhir. Kalau kita nak baca kisah yang ditulis oleh ulama-ulama yang awal sedikit, yang pertengahan lah kita kata, iaitulah kisah Al-Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Kathir. Ibnu Kathir dia tulis kitab besar. Nama dia Al-Bidayah wan Nihayah. Tuan-tuan yang ada duit boleh beli kitab ni.
Separuh almari rumah kita termasuk Al-Bidayah wan Nihayah, berapa puluh jilid. Bidayah makna permulaan dunia lagi. Ibnu Katsir dah kumpulkan hadis-hadis maklumat berita. Wan Nihayah sampai ke kiamat. Itu makna Al-Bidayah wan Nihayah. Tapi dalam satu bahagian dikhususkan kepada kisah Al-Anbiya. Itu ulama sekarang ni diambil bab ni saja, tajuk ni ditahqiq, disyarah, dikeluar satu jilid kisah Nabi-Nabi. Kisah Al-Anbiya. Menarik. Ataupun kisah Anbiya 4 jilid yang dikumpul oleh Syekh Salah Al-Khalidi hafizahullah taala juga menarik. 4 jilid. Dan jilid yang kelima dikhususkan kepada kisah sabiqin, kisah yang bukan nabi. Zulqarnain, Ya'juj, kan. Jadi itu dia panggil kisah siapa dia lagi yang ada dalam Quran, Luqman, yang bukan nabi. Yang bukan nabi. Baiklah para jemaah sekalian, cerita tentang Al-Quran ni makin dikorek makin panjang. Kita cuba ringkas-ringkas sesuai dengan waktu kita, insya-Allah. Fabu'dan liqaumin la yu'minun. Maka kebinasaanlah, kesudahannya bagi orang-orang yang tidak beriman. Itulah kesimpulan dianya. Ai fa bu'dan min rahmatillah. Bu'dan itu makna jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Apabila kumpulan itu tidak mendapat rahmat Allah, maka mereka akan binasa. Liqaumin la yu'minuna bi wahdaniyatillah. Bagi kaum yang tidak beriman dengan keesaan Allah Azza wa Jalla, wa yukadzibuna rusulahu, yang mereka mendustakan rasul-rasul kita, rasul-rasul Allah Azza wa Jalla. Habis 2. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara kita kena ingat, kisah dalam Quran ni pelbagai. Kisah dalam Al-Quran pelbagai. Ada kisah Allah Ta'ala detailkan, panjangkan, macam kisah Nabi Lut. Dalam surah ni saja, kisah tentang Nabi Nuh agak detail. Itu pun dalam surah lain lebih detail, kan, lebih tafsil. Kemudian mari Nabi Hud agak begitu. Tapi di sini dia sebut gitu je. Tsumma arsalna rusulana tatra. Setiap rasul ini dakwah dia, ini penentangan dia, kesudahannya binasa. Bas. Baik, kita berpindah kepada kisah Sayyidina Musa wa Harun alaihi wassalatu wassalam. Kisah Nabi Musa ini kisah di antara kisah yang panjang. Kisah yang panjang dan terbanyak di antara. Setiap surah tu Musa Harun ada semua. Baik, kisah Nabi Musa dengan Harun dalam surah ini bermula ayat 45. Ayat 45. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Allah. Kemudian kami mengutuskan Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun. Allah Ta'ala sebut pangkat dua beradik ni. Wa akhahu, adik-beradik dia Harun. Khilaf dah dulu kita bincang siapa besar, siapa abang. Jadi ada setengah kata Harun abang. Wallahu alam. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut dua beradik, Musa wa akhahu, adik-beradik dia. Kalau kita nak senang, kita kata Musa dengan adik-beradik dia Harun. Dan sebab kalau kita nak kata abang dia, kita kena bawa dalil pula di mana bukti dia. Wallahu alam. Itulah senangnya tafsir bahasa kisah Al-Quran ni. Allah Ta'ala tidak terperincikan, sebab kita bukan nak tahu siapa besar di antara Musa dengan Harun. Yang kita nak tahunya mereka berdua ni adalah Nabi dan Rasul. Cuma dalam siri-siri pengajian kita, Allah Ta'ala sebut, biasanya dia sebut Musa. Musa terima Taurat, Musa ada tongkat, Musa ada tu, Musa ada ni. Harun dapat apa? Dalam ayat ini Allah kembarkan, "Tsumma arsalna Musa wa akhahu Haruna." Kemudian kami mengutuskan Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun
bi ayatina, dengan membawa keterangan-keterangan kami, ayat-ayat, tanda-tanda, bukti-bukti keterangan kami, wasultanin mubin, dan bukti kekuasaan mukjizat yang sangat nyata. Tanda para jemaah, kata di para ulama tafsir, setiap ayat, setiap tanda, setiap mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Musa, maka dia juga untuk Harun. Dalam ayat ini Tuhan kembar, arsalna Musa wa Harun, Musa wa akhahu Harun. Musa dengan Harun mendapat sama jawatan. Cuma oleh kerana Musa ni jawatan dia mungkin orang kata, dalam bahasa sekarang dia kata lebih kanan lah. Sebab tu banyak riwayat Musa. Musa pergi timur Taurat, Musa pergi sana, Musa pergi sini. Harun hanya menjadi pemimpin di kampung, menunggu apa yang dibawa balik oleh Nabi Musa. Tetapi dalam ayat ini, semua ayat-ayat, semua mukjizat itu adalah mukjizat bersama. Tanda tuan-tuan, mukjizat bersama. Jangan cuba duk cari-cari mana Harunnya, cerita Musa je. Mana Harunnya, cerita Musa je. Jadi kalau bahasa kita kak, contohnya seorang ketua, seorang timbalan, biasa orang akan sebut yang nombor satu lah kan. Tapi sebenarnya dua-dua tu kena terima jawatan. Tengok penjelasan ayat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ayat dalam ini Allah Ta'ala sebut bi ayatina, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kami. Apa dia tanda? Ada 9 tanda. Dia panggil ayat tis'ah. Apa dia tanda? Tanda tuan-tuan, kita selalu sebut, tapi biarlah kita ingat untuk kali ini juga. Al-asa, tongkat. Tangan Nabi Musa. Tangan Harun tak ada. Habis macam mana Harun kata sekali? Iyalah bila Musa kuat, Harun pun kuat lah duduk sekali dua tu kan. Macam kita pergi dua orang nak pergi berdebat. Seorang cakap, saya angguk kat belakang, pun kira Musa ada tongkat, Musa ada tangan. Jadi untuk makna kekuatan itu sama, Harun dapat sama. Yang ketiga, al-jarad, belalang, mari serang kawasan Firaun. Al-qummal, qummal ni ada setengah penting berkata kutu, macam-macam. Ad-dafadi', yang kelima kata ong, air duduk. Buka air, nak ambil minum air, kata. Nak pergi tempat tidur, katak nak tempat tidur. Seekor katak duduk dalam bilik mandi pun bertempik kau. Ni semua katak. Nak air dah. Wadam, habis katak mari darah pula. Bukan nak ambil air, darah. Ini darah. Tak haulah. Yang ketujuh, al-bahar, Allah Ta'ala beri belah laut. Yang ke-8, as-sinun, berlakunya kemarau panjang. Yang ke-9, naqsun minas thamarat, buah-buahan tak menjadi. Ini di antara 9 ayat yang Allah anugerahkan kepada Musa dan juga Harun. Wasultanim mubin. Ayat tu ayat, tapi Allah Ta'ala bawa di akhir ayat wasultanim mubin, dan bukti mukjizat yang nyata. Apa dia pula? Katanya para ulama, dalam contohnya Abu Hayyan, dia kata apa? Wasultan mubin ay al-asa wal yad. Maknanya tanda hak besarnya tongkat dengan tangan. Sebab ini yang Nabi Musa sentiasa bawa. Jarat, belalang, katak, sekejap dia datang, kemudian hilang. Tapi tongkat dengan tangan ni duduk dengan Musa sampailah Nabi Musa wafat, kan? Itu dia panggil wasultanim mubin. Mana dua tongkat ini, dua tanda ini menjadi cabaran, challenge yang paling kuat kepada puak-puak Firaun. Dan ada juga ulama tafsir kata, Al-Hasan al-Basri kata, ayatina ay bidinina. Maknanya, summa arsalna Musa wa akha Harun bi ayatina ay bidinina, kami hantar Musa dengan Harun membawa agama kami, agama Islam. Wa sultanin mubin al mu'jizat. Hak 9 tadi duduk di bawah sultanin mubin. Kita kata tidak bercanggah lah. Semua tu menunjukkan kepada
tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang dianugerahkan kepada Nabi Musa dengan Harun. Habis, apa tugas Musa dengan Harun? Tengok ayat 46. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru. Summa arsalna Musa wa Harun ila fir'aun. Kalau kita nak pendekkan. Kemudian kami utuskan Musa dengan Harun kepada Fir'aun dan kaumnya. Wa mala'ihi al-mala'. Dalam siri yang lepas, kita telah kumpulkan kalimah al-mala' dalam Quran ini menunjukkan kepada bos-bos, pembesar-pembesar, ketua-ketua yang lawan Nabi alaihimussalatu wassalam. Sebab itulah bagi anak kata tidak kurang sesuai kalau kita guna kalimah al-mala' ini untuk orang-orang yang kita sayangi dalam perjuangan al-mala'. Al-mala', kita kata al-mala' diguna oleh Allah Ta'ala dalam Quran kepada siapa? Kepada pembesar-pembesar yang menentang Nabi-Nabi. Dari sudut bahasa, boleh dari sudut bahasa, tapi kita kena, dah kita nak guna bahasa Quran, kita tengoklah penggunaan dia dalam Quran, baru tepat dengan suasana. Kan? Bila dihantar Musa dengan Harun kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar dia, al-mala' dia, apa respon? Tadi 3 tempat. Kazzabu, yastahzi'un, kafirun. Maka dalam ayat ini Allah sebut fastakbaru. Fastakbaru ini sifat Fir'aun. Tanda tuan-tuan, sifat Fir'aun, sifat al-mala' sama ada untuk berlawan dengan Nabi Musa ataupun nabi-nabi lain. Ada 2 sifat. Yang pertama, istakbaru, iaitulah mereka menentang seruan nabi-nabi Allah Ta'ala itu dengan sombong takabur. Sifat takabur, sifat sombong ini ada pada siapa? Ada pada pembesar-pembesar al-mala' di zaman Fir'aun dan zaman-zaman lain. Ada semua. Yang pertama, istakbaru, sombong, enggan anil iman wattiba'il haq, tak mau menerima kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala hantar mari kepada mereka. Tak mau terima. Yang kedua, sifat yang kedua. Wa kanu qauman 'alin, serta menjadi kaum yang membesarkan diri, ay 'alin, atau mana 'alin qahirin, kaum yang zalim, duduk hina puak-puak Bani Israel. Maka itulah sifat dianya, 2 sifat. Sombong dan besar diri. Dia dekat-dekat 2 tu kan. Orang panggil kalau dah sombong, besar diri dah. 'Alin, rasa tinggi kita punya kedudukan. Rasa tinggi kita dia punya kedudukan. Maka para ulama tafsir kata khuluquhum wasajiyatuhum al-kibru, perangai mereka, tingkah laku mereka, al-kibru, sombong. Ini punca manusia menolak kebenaran. Dalam hadis Nabi SAW, tanda tuan-tuan hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru, orang sifat sombong ni apa dia? Batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina orang. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang sifat orang sombong. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Tanda al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. 2 sifat. Sifat orang sombong ni menolak yang benar. Kadang-kadang kita tahu benda tu benar, tapi oleh kerana tidak setuju, tak kena dengan selera kita, tak kena dengan cita rasa kita, tidak kena dengan kebiasaan kita, maka kita tolak. Tak boleh pakai ni. Bukan sekat tolak, ghamtun nas, mereka juga menghina orang lain. Menghina orang lain pula, tak mahu terima satu, tapi kamu jatuhkan orang pula kena.
Itulah yang dikatakan dua sifat sombong. Jadi sifat ni sudah ada pada siapa? Pada mendiang Firaun dengan geng-geng dia. Apa dia kata? Tengok bagaimana Allah gambarkan sombongnya dia tu. Tengok ayat 47. Faqalu anu'minu li basharaini mithlina. Allahu Akbar. Sombong. Orang Kelantan kata agah. Agah ni agah, kerah kepala, tunjuk gedabel. Boleh belaka. Yang pentingnya berkatalah Fir'aun wa mala'uhu. Al-malak dia pun kata. Qalu. Sehingga mereka berkata dengan angkuhnya. Anu'minu li basharaini mithlina. Patutkah kita beriman kepada dua orang manusia seperti kita? Firaun, bahasamu tu perangkap awak sendiri tu. Perangkap pada dia. Musa ni kita yang jaga, kita yang bela dia. Bercakap pun tak apa jelas. Mari jadi nabi. Mereka pula sifat dia macam kita, makan, minum, sakit, demam, takut, kan? Dah lari 10 tahun bawa diri pergi kahwin di sana di Madian. Wa qaumuhuma lana abidun. Sedang kaum mereka Bani Israel menjadi orang-orang suruhan kita. Bani Israel diperhambakan oleh Firaun. Tiba-tiba dari kalangan Bani Israel, zahirnya Musa dengan Harun, ia mengaku jadi nabi. Dua orang ni. Allah. Orang sombong begitulah cakap dia. Kan? Orang sombong boleh, itulah cakap dia. Sombong je, sombong siang malam. Apa kesannya daripada kesombongan ini para jemaah sekalian? Tengok ayat 47 48 dah. Fakazzabuhuma fakanu minal muhlakin. Oleh itu, dengan kesombongan dia, dengan besar kepala dia tadi, mereka pun mendustakan Nabi Musa. Apa kesan daripadanya? Allah kata apa? Lalu menjadilah mereka pun mendustakan dua Rasul, Musa dengan Harun. Lalu menjadilah mereka sebahagian dari orang-orang yang dibinasakan. Abilallah, tak ada apa. Pada marnahum tarmira, Allah Ta'ala hanyutkan mereka, tenggelamkan mereka dalam laut kalzum, laut merah. Laut kalzum itu kita kata laut apa? Laut merah. Mati, habis cerita. Habis cerita masa tu. Tapi cerita belum tamat. Sampai hari ni Firaun belum masuk kubur. Tapi dalam Quran Tuhan kata pagi petang ditayangkan azab kepada Firaun dengan kuncu-kuncunya. Wal'iyazubillah. Setelah selesai daripada binasanya Firaun, dengan kaumnya, dengan al-malak dia, dengan kuncu dia semua binasa, Nabi Musa sudah seberang laut, kan? Sudah selamat. Maka Allah SWT panggil Nabi Musa AS untuk menerima Taurat. Tengok ayat 49, panggil bermunajat. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat supaya mereka beroleh hidayah petunjuk. Jadi setelah lama kata Bani Israel yang telah diperhambakan oleh Firaun dengan kaumnya, lama sangat mereka ni istibdad, menjadi hamba, sehingga mereka tak boleh nak berfikir secara matang. Banyak benda-benda.
Maka Allah Ta'ala bawa, tengok dalam ayatnya dulu, keluar daripada laut, sampai di seberang sana, tengok orang sana duduk sembah berhala, nak juga dia. Ij'al lana ilahan kama lahum ahila. Musa, buatlah untuk kita Tuhan juga sebagaimana mereka tu duduk sembah tu. Ini dia panggil penyakit lama ni. Maka Nabi Musa berhadapan pula dengan Bani Israel yang kerenah dia juga bukannya sedikit. Kerenahnya juga bukan sedikit, kerenahnya banyak. Allahu Akbar. Nabi Musa pergi bermunajat di Tur Sena, Musa Samiri duduk reka anak lembu. Subhanallah. Begitulah. Kan? Maka bila mereka selesai daripada Fir'aun, mereka duk tunggu apa yang Nabi Musa dapat. Bagaimana Nabi Musa nak menyelamatkan mereka. Maka di sini Allah kata, walaqad ataina Musal kitab, kami telah beri kepada Nabi Musa kitab. Kitab apa? Kitab Taurah. La'allahum yahtadun, semoga menjadi petunjuk, pimpinan kepada kehidupan mereka. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah kisah Nabi Musa dengan Harun berdepan dengan Fir'aun yang telah dimatikan. Kemudian kita pergi kepada kisah yang kelima dalam siri surah Al-Mu'minun, iaitulah kisah Sayyidina Isa dengan ibunya Sayyidah Maryam. Allah. Tengok ayat 50 dan ayat terakhir dalam perbincangan kita ini. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Dan kami jadikan Nabi Isa anak kepada Maryam, dia serta ibunya Maryam sendiri sebagai satu tanda mukjizat. Sebagai satu tanda mukjizat. Tengok nota di bawah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Sayyidah Maryam sebagai mukjizat. Mukjizat mana? Benda pelik, benda ajaib. Benda ajaib. Apa yang ajaibnya? Kerana Nabi Isa dilahirkan dengan tidak berbapa. Dan ibunya pula melahirkannya sedang ia masih gadis suci, tak pernah disentuh oleh laki-laki. Ini dia panggil benda pelik. Kan? Untuk maklumat para pelajar sekalian, tanda kisah dua beranak ini, Isa dengan ibunya Maryam, telah ditafsilkan, telah dicerita secara panjang, detail dalam surah Ali Imran dan juga surah Maryam. Dalam ayat ini Allah bawa satu ayat aja. Waja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayah. Mu nak tengok panjang, rujuk balik. Undur balik ke surah Ali Imran dan surah Maryam. Abu Anah pun dalam tafsir ini juga mengatakan kepada para pelajar, saya tak nak hurai banyak di sini. Saya tak nak hurai banyak di sini. Tuan-tuan rujuk baliklah kepada pengajian kita yang lepas. Alhamdulillah semuanya ada dalam CD-CD pengajian kita dirakam, ada dalam YouTube dan juga ada dalam Facebook. Alhamdulillah. Kita doakan semoga YouTube tidak padamkan, Facebook juga tidak hilangkan kuliah-kuliah kita ni, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Mana Nabi Isa alaihissalam telah didetailkan penjelasan macam saya sebut tadilah. Ada kalanya dalam surah ini Allah panjangkan cerita, ada kala tak cerita. Yang pentingnya kamu baca surah mana pun, jangan lupa kisah-kisah yang ada ini. Jangan lupa kisah yang ada ini. Baik. Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayah. Allah sebut dalam ayat ini Isa dengan mak dia tu ayah.
Kenapa dia tak kata ayatan, dua ayat, Isa dengan ibu dia? Dulu kita dah tadabbur dalam siri tadabbur yang lepas, ana sudah sebut analisa para ulama kenapa dia sebut ayah. Dalam ayat Musa tadi ayatina dengan jamak. Di sini ayah. Satu je. Sebab kisah dianya dua beranak tu yang pelik. Kalau pelik bagi Maryam mengandung tanpa suami, kan, melahirkan anak tanpa bapa, tapi cerita dia dengan Isa. Satu ialah jadi tandanya. Itu di antara hikmah disebut ayah. Dalam surah Maryam sendiri ayat 21 Allah sebut walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Kami jadikan dua beranak itu ayah. Sebab episod dia episod dua beranak. Mana-mana macam satu cerita lah, satu plot cerita saja. Itu bahasa Quran. Bahasa Quran ni makin kita korek, makin kita rasa manis, semakin kita rasa orang kata dilira. Dilira ni maknanya makin serasi lah kita. Allahu Akbar. Baik, akhir ayat ini Allah kata wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. Dan kami telah menetapkan keduanya, Isa dengan ibunya, di tanah tinggi. Rabwah. Rabwah tu dia kata murtafi' minal ardi. Murtafi' minal ardi. Mustawin mustaqir. Tempat tinggi tapi sama, tenang. Wa fihi nahrun jarin. Di situ ada air, ada sungai yang mengalir, nampak. Maka zati rabwatin, tempat tinggi, zati qarar, tenang kita duduk, bukan kata tanah bukit bukau gitu, sama, tapi ada air. Itu tempat tinggal Maryam dengan Isa. Di mana? Di mana ni pening ulama tafsir, nampaknya panjang dihurai. Coba tengok dalam surah Maryam ayat 22 hingga 25. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Bila dia mengandung, Maryam pun pergi jauh. Di sini kata di para ulama, tempat itu di mana, ada yang mengatakan di Baitul Maqdis. Ada yang kata di Baitul Maqdis. Ini kata di para ulama wahwal azhar. Yang mana pendapat yang paling zahir kata di Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan di Ramlah. Ramlah ni di Palestin juga. Tapi dikata Ramlah tak ada pokok. Ada yang mengatakan di Ghutah, di Syam, sebab di sana banyak pokok. Tapi Ibnu Katsir kata wal azhar, pendapat yang paling kuat, tempat tinggal Maryam tu di mana? Di Palestin, di Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, dalam tafsir ni kata al-muradu bihadzal iwa. Iwa di mana tempat Allah Taala letakkan Maryam tu dengan anak dia tu. Allah Taala bagi wahyu ataupun bagi ilham kepada Maryam supaya dia pergi duduk di Rabwah ketika dia dah rasa nak melahirkan anak. Jauh daripada orang, supaya orang tak sibuk. Dialah dia nak melahirkan anak. Kalau kita duduk tempat orang ramai, mesti ramai orang akan datang. Sudah ditularkan, sudah diviralkan. Maryam, budak perempuan tu tak pernah kahwin, nak bersalin sekarang ni. Saya rasalah satu kampung diserbu. Dah, wartawan bawa kamera lagi. Kalau zaman kita, zaman tu tak ada kamera. Supaya Maryam dan Isa tidak disakiti oleh kaum dia, oleh puak-puak yang kaki sibuk ni. Allah kata pergi jauh. Dia duduk jauh. Itu ada yang mengatakan demikian.
Wallahu alam, panjang pula cerita. Kalau saya tengok dalam tafsir Munir, dia kata sababul iwa' Maryam ni duduk jauh di Baitul Maqdis. Ada 3 pendapat. Berapa lama dia tinggal di situ. Jadi saya rasa benda tu tak perlu, sebab tidak ada sandaran yang kuat. Yang penting Allah Ta'ala sebut Maryam duduk di rabwah zati qararin wa ma'in. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. Ada beberapa orang panggil al-fawaid, faedah yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahawa Fir'aun, walaupun mereka kuat, walaupun mereka memiliki bala tentera yang kuat, tapi mereka tidak dapat menghalang, menyekat, menyelamatkan diri daripada azab Allah Azza wa Jalla. Lawan dengan Bani Israel yang menjadi hamba dia, tapi dia kalah. Maka kita sebagai umat Islam yang yakin dengan pertolongan Allah, kita kena letak bahawa Allah Subhanahu wa taala akan beri pertolongan kepada kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Syarat dalam ayat dulu kita dah bincang, in tansurullah yansur. Kalau kamu berjuang untuk menegakkan agama Allah atas dunia, Allah akan beri pertolongan. Bila? Wallahu alam. Ini ada keluar video baru pula. Pendakwah-pendakwah kita telah telah meruntuhkan perasaan umat Islam. Konon-kononnya zaman kita ni sudah dikuasai oleh Dajjal, sudah dikuasai oleh Yahudi, sudah dikuasai oleh apa. Kita tak payah buat apa-apa dah. Marilah kita masuk dalam pondok, kita zikir je lah. Kan? Kita tunggu kedatangan turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi untuk menyelamat. Kita kata kenapa begitu? Ya da'i, para pendakwah, beri semangat kepada umat. Kita tetap akan menang insya-Allah. Bila? Apabila kita kembali kepada Allah. Masjid-masjid akan dibuka tak lama lagi. Kata amin semua. Kelas-kelas pengajian akan subur seperti biasa. Sekarang ni pun alhamdulillah. Walaupun tak boleh bersemuka, tapi kita boleh belajar. Sebagaimana kuliah kita di sini, dan juga sahabat-sahabat lain yang buat kuliah. Ribuan orang yang pergi dengar. Kita kata hikmah, kalau kita kuliah depan kita ni mungkin 50 orang ada. Tapi dengan ada alam maya ni, kita boleh kuliah lebih ramai daripada itu. Alhamdulillah. Jangan sampai peringkat, tuan-tuan tak usah buat apa, zikir saja. Kita tunggu datangnya Imam Mahdi. Les. Apa tugas saya sekarang ni? Menyampaikan. SOP kata tak boleh pergi di tempat tuan. Tuan boleh cari saya di sini. Alhamdulillah. Ini dipanggil maknanya Fir'aun. Walaupun dia kuat, dia angkuh, dia sombong, tapi dia binasa. Di hadapan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala tunjukkan daripada Nabi Musa dengan Bani Israel yang lemah. Allahu Akbar. Kemudian, Fir'aun, satu lagi. Fir'aun walaupun dia rasa dia kuat, dia pernah mengaku jadi Tuhan, tapi dalam ayat ini dia tersalah cakap. Faqalu anu'minu li basharaini mislina. Kita nak beriman dengan manusia macam kita. Fir'aun, kau mengaku jadi Tuhan, kenapa hari ini kau kata macam kita? Maknanya mu ni bukan Tuhan lah. Kamu orang yang makan makanan yang pergi ke tandas, sama juga dengan Musa. Itu kadang-kadang kita tengok orang ni sombong, angkuh, hebat, tapi dalam percakapan dia boleh kita attack. Boleh kita ambil kelemahan dia, dia mengaku sendiri. Fir'aun kata, anu'minu li basharaini mislina. Kita nak beriman orang macam kita ni. Dah mana kau mengaku jadi Tuhan? Sekarang ni macam kita, Fir'aun. Jangan sombong Fir'aun. Kita yang belajar kisah-kisah begini, kita juga kena sedar. Kadang-kadang kita bercakap besar, rupa-rupanya kita jatuhkan kita sendiri. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata, Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun. Para ulama mengatakan ayat ini menjadi dalil bahawa semua mukjizat, semua risalah yang dihantar kepada Musa, ia juga untuk Harun. Jadi Harun ini dipanggil Al-Nubuwah Al-Mushtarakah.
Nabi dengan Rasul yang sama satu masa. Ada kalanya Nabi lain dia tak ada masa. Seorang Nabi, seorang Rasul, tapi ada Nabi ramai. Tapi Musa dengan Harun serentak. Nabi, Rasul. Dua beradik diberi jawatan yang besar. Allahu Akbar. Itulah kita kata Fir'aun, tak usah kau sombong, dalam percakapan kau sendiri telah mengaku mu manusia. Alhamdulillah. Kata budak-budak sekarang, tahu tak apa. Masalahnya Fir'aun tak tahu. Dia bercakap itu dia tak sedar. Allahu Akbar. Dia asalnya nak condemn Nabi Musa. Baiklah para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung balik ayat yang ke-51 Suratul Mu'minun dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.